Dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang mana gelombang Abah lebih besar daripada reformasi. Ini kenyataan yang dikeluarkan dan kebangkitan rakyat dalam menentang kezaliman yang dilakukan kerajaan terhadap pengurusi Perikatan Nasional iaitu Muhyiddin Yassin dijangka lebih besar daripada gerakan reformasi yang berlaku sekitar 25 tahun yang lalu. Dan di sini juga Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional berkata bahawa menjangkakan rakyat akan bangkit menentang segala kerosakan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini menerusi gelombang Abah. Yang pertama saya nak lihat daripada sisi kenyataan yang dikeluarkan ini, iaitu lebih besar daripada reformasi, gelombang rakyat untuk menyokong kepada gelombang Abah ini. Saya melihat tidak ada. Kita lihat rakyat yang datang pun kebanyakannya media yang begitu ramai dan mungkin penyokong-penyokong tegar sahaja yang pada saya itu tidak begitu kekal dan tidak konsisten. Daripada sisi kita lihat gerakan reformasi, kita lihat perarakan sehingga gelombang yang begitu besar kita boleh nampak di Kuala Lumpur waktu dahulu. Itu adalah satu daripada gerakan reformasi yang betul-betul kita boleh lihat hari ini dan menjadi satu contoh untuk rakyat melihat bahawa ini adalah satu daripada pertuduhan yang dibuat untuk menjatuhkan lawan politik. Dan hari ini juga rakyat boleh lihat bahawa dengan media-media yang ada, bahawa kita tidak boleh berbohong lagi. Dalam isu, kita lihat betapa teruknya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu diperlakukan. Sehingga kan naik turun mahkamah usung tilam, tetapi akhirnya dicas dengan perkara lain. Itu pun disumbat begitu lama dalam penjara. Dan akhirnya kita lihat lagi dendam politik. Apabila Datuk Seri Najib takut untuk jatuh kerana beliau sendiri akan masuk ke dalam penjara, akhirnya beliau terpaksa untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi dalam penjara. Ini adalah yang kita boleh lihat bahawa penyalahgunaan kuasa, mereka sewenang-wenangnya untuk menindas pihak pembangkang yang pada waktu itu memang tak terdaya. Tetapi dalam isu Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, yang dikatakan gelombang Abah ini, kita boleh lihat yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin dipertuduhkan dengan isu penyelewengan dan salah guna kuasa ataupun pertuduhan rasuah. Kita boleh lihat bahawa parti mereka adalah parti yang kaya, sedangkan perbezaan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim yang zaman reformasi, kita dalam keadaan miskin. Sehingga kan apabila akaun Datuk Seri Anwar Ibrahim dicek pun tak ada duit. Ini bezanya. Kalau kita lihat sisi Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana kaum kerabatnya kaya, kita tahu juga dalam akaun bersatu itu, walaupun dibekukan oleh SPRM, tetapi masih ada bersisa 40 juta. Itu bukan satu yang sangat sedikit. Dan perkara ini berlaku apabila mereka berada dalam kerajaan. Rakyat di luar melihat perkara ini. Jadi setiap kali saya membuat kenyataan berkenaan dengan isu ini, maka saya lihat komen-komen daripada rakyat berkenaan dengan isu Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Kalau kita nak bezakan ataupun kita nak lihat gelombang Datuk Seri Najib, dia lebih kurang kepada gelombang Abah ini nanti. Iaitu kita lihat, Datuk Seri Najib apabila beliau dibicarakan di mahkamah, kita memang lihat pengikut Datuk Seri Najib ini datang tiap-tiap hari ke mahkamah, ataupun mereka berkumpul, tetapi tidak sehebat mana dan mereka tidak mampu untuk melakukan idea-idea terbaik berkenaan dengan pemimpin mereka. Tetapi lebih kepada coraknya, kita boleh lihat meniru gaya reformasi, yang mana kita boleh lihat pengikut Najib pun melaungkan isu lawan tetap lawan. Ini bermaksud bahawa kamu semua meniru corak yang dilakukan oleh gerakan reformasi ini tadi. Begitu juga dengan Abah sendiri. Abah sendiri pun melaungkan lawan tetap lawan. Bermaksud kamu cuma nak meniru. Jadi kamu nak meminta simpati daripada rakyat berkenaan dengan isu kes yang berbeza. Saya rasa rakyat tidak peduli dengan isu ini. Jadi saya tidak nampak gelombang Abah ini lebih besar daripada gelombang reformasi. Dan dalam negara kita ini, hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mampu membuat satu gelombang, iaitu gelombang reformasi, yang betul-betul membuka minda anak-anak muda, yang mana hari ini anak-anak muda itu ramai yang dah menjadi pemimpin, yang menjadi ahli-ahli politik, yang menjadi menteri besar, yang menjadi ahli parlimen, yang menjadi exco, menjadi adun. Terlalu ramai. Ini adalah kelahiran daripada gerakan reformasi ini. Tetapi kita lihat gerakan yang dilakukan oleh gelombang Abah ini. Apa-apa yang rakyat boleh dapat daripada gelombang ini nanti? Tak ada.
hanya untuk menyokong satu sosok yang tidak mempunyai hala tuju. Begitu juga kalau rakyat nak menyokong Datuk Seri Najib waktu itu. Hanya nak menyokong sosok tubuh Datuk Seri Najib, tetapi tidak kepada melibatkan partinya ataupun gelombang yang akan boleh membuahkan hasil dalam satu perjuangan. Ini tidak ada. Sama gelombang Abah ini tidak membawa ke arah mana-mana. Kita hanya nak menyelamatkan satu sosok tubuh, tetapi dalam waktu yang sama rakyat tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah orang kaya. Rakyat Malaysia harus tahu bahawa gelaran yang diberikan Tan Sri itu adalah melambangkan salah satunya antara orang-orang yang terkaya di negara kita ini. Jadi kalau kita lihat, ramai Tan Sri yang ada di negara kita ini adalah orang-orang yang sukses. Jadi begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Jadi bagaimana rakyat nak mempercayai gelombang yang dibuat, sedangkan kita hanya nak menyelamatkan satu sosok tubuh yang telah pun kita tahu kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan Bersatu ini sendiri, termasuk pimpinan PAS yang sedang menyokong dari belakang, apabila terang-terang mereka mengatakan bahawa tidak salah mungkin orang luar ataupun orang yang mempunyai syarikat-syarikat besar untuk menderma kepada parti kita. Mereka lupa bahawa mereka berada dalam kerajaan dan mereka mengatakan bahawa dibolehkan. Inilah kesilapan mereka sendiri dan akhirnya sebenarnya ini dah satu pun kesalahan, iaitu kamu berada dalam kerajaan, mendapat derma daripada mungkin sumber-sumber yang mendapat projek daripada kerajaan. Sudah bertentangan dan jelas di sini satu konflik yang boleh kita katakan melibatkan salah guna kuasa dan juga rasuah. Walaupun dalam erti kata kita kata tak minta duit, tapi isunya sekarang apabila dibagi oleh mereka yang dapat tender projek daripada kerajaan duit itu, maka kita tahu bahawa ada sesuatu yang harus kita selidiki. Dan sebab itu kalau kita lihat kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin diheret ke mahkamah, kerana waktu beliau berada dalam kerajaan menjadi Perdana Menteri, beliau terlibat dengan jana wibawa, tetapi beliau mengatakan tidak kenal orang yang di sebaliknya itu semua. Tetapi tup-tup kita tengok yang mana seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan, seorang Cina yang di Bumi Putrakan pun ada terbabit nama. So bagaimana kita rakyat nak melihat bahawa ini satu gelombang yang boleh menjadi lebih besar daripada gelombang reformasi, yang mana seolah-olah mengatakan juga di sini bahawa kerajaan menentang segala kerosakan yang dilakukan kerajaan hari ini. Saya nak tanya kepada ahli majlis tertinggi PN ni, iaitu Datuk Taikhudin Hassan, berkenaan dengan isu ini, bahawa kerosakan apa yang dilakukan oleh kerajaan yang ada hari ini. Setahunya saya, kerosakan yang berlaku hari ini adalah disebabkan oleh kerakusan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri. Kita tahu di waktu rakyat susah, angkat bendera putih, berpuluh ribu kematian disebabkan COVID. Apakah ini bukan kerosakan? Apakah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini melibatkan nyawa rakyat? Apakah kerajaan yang ada hari ini membuat penyelewengan? Apakah kerajaan yang ada hari ini menindas rakyat? Tidak. Semuanya ke arah kebaikan untuk rakyat. Dan apabila dia rasakan hari ini melakukan kerosakan, kerosakan apa? Kalau Abah ini disiasat, ini kan tugas SPRM. Jadi wajar disiasat, kalau tidak berlaku kesalahan, kenapa nak takut? Ini masalahnya. Jadi hari ini mereka nak membacking perkara-perkara yang pada saya menipu rakyat. Itulah isunya. Dia kata kerosakan oleh kerajaan hari ini. Kerosakan apa? Jadi saya rasa Datuk Taikhudin Hassan ni pun pelik kenyataannya. Seorang lawyer yang pada saya, bagaimana rakyat nak menghormati kalau kenyataan kamu berbelit-belit, seolah-olah lidah bercabang. Inilah kenyataan pemimpin-pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional ni. Mereka memutar belit fakta, tetapi mereka sendiri tak faham apa yang mereka cakap. Jadi saya harap rakyat faham, yang mana dia kata bangkit menentang segala kerosakan ni. Rakyat nak bangkit apa? Hari ini kerajaan bersusah payah memperbetulkan perkara yang telah pun lama dilakukan kerosakannya. Hutang bertimbun-timbun. Bagaimana negara kita ini nak bergerak ke hadapan kalau hutang kita ni berlambat-lambat dibuat oleh pemimpin terdahulu? Mereka kaya sendiri, jual isu rakyat. Mereka kaya lagi, jual isu kaum. Mereka kaya lagi, jual isu agama. Lepas tu dia patah balik lagi, jual lagi isu yang seperti itu. Dan akhirnya berurutan
rakyat tetap miskin, mereka bertambah kaya. Apakah kekayaan ini mereka nak bawa mati? Itu tanya mereka. Seolah-olah kekayaan mereka ini nanti dibawa ke lubang kubur. Mereka tak ingat bahwa kain putih ya yang dibawa. Inilah tamak haloba mereka ini yang tak pernah padam dan tak pernah berhenti. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.